Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita di dalam subjek PJPK tingkatan 5. Mari kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Jom. Okey, untuk unit 1 iaitu PIRS, singkatan bagi tajuk pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Okey, standard pembelajaran pada hari ini adalah menyatakan maksud amang seksual. Yang kedua, mengenal pasti tingkah laku amang seksual. Yang ketiga, mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada amang seksual. Dan yang terakhir, menganalisis kesan kepada mangsa dan pemangsa sekiranya kes amang seksual tidak ditangani. Okey, apa itu amang seksual? Jom kita tengok. Amang seksual dan tingkah laku amang seksual. Okey, maksudnya apa? Serangan seksual yang berlaku secara fizikal atau bukan fizikal. Seperti melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seseorang kanak-kanak walaupun tanpa persetubuhan. Kena faham maksudnya. Okey, melibatkan kontak fizikal. Okey, menurut Seksyen 14(A) dan Seksyen 14(B) Undang-Undang Malaysia, Akta 792 Bahagian 4 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak tahun 2017 menyatakan apa-apa perbuatan menyentuh bahagian seksual mangsa ataupun mangsa dipaksa melakukan sebaliknya terhadap pelaku dianggap amang seksual. Ini statement daripada Wahab tahun 2018. Okey, so kena hati-hati. Perbuatan menyentuh bahagian seksual mangsa atau dipaksa melakukan sebaliknya. Ni kena faham. Okey. Bentuk tingkah laku dan contohnya. Okey, ni ada contohnya lah. Okey, gangguan secara lisan. Contohnya, kata-kata gurauan, usikan, bunyian dan soalan yang berbentuk cadangan seksual. Ni macam-macam yang biasa dibuat oleh pelajar-pelajar di sekolah dan orang-orang awam di tempat lain. Di tempat kerja lah. Bergurau-bergurau. Okey. Contoh banyaklah. Okey, saya tak nak cerita di sini. Okey. Gangguan bukan lisan, bahasa tubuh. Iaitu pandangan atau kerlingan yang mempunyai niat atau keinginan. Menjilat bibir, memegang atau memakan makanan dengan cara menggoda. Atau bahasa isyarat yang membayangkan perlakuan seks. Ini pun kerap berlaku. Okey. Niat gurau tapi sebenarnya bahaya. Menjadi satu kesalahan besar. Yang ketiga, gangguan visual. Iaitu menunjukkan bahan lucah, melukis gambar lucah dan menulis surat berunsur seksual. Dekat dinding-dinding banyak tengok. Macam-macam gambar ada. Okey, so kena hati-hati. Yang keempat, gangguan psikologi. Mengulangi jemputan, merayu atau ajakan sosial seperti keluar berjalan yang telah ditolak sebelumnya secara berterusan. Bahasa mudahnya adalah nak test market. Kata-kata budak sekarang ni test market. Okey, yang seterusnya, gangguan fizikal. Sentuhan yang tidak diingini seperti memegang tangan mangsa secara paksaan, menyentuh bahagian lain tubuh mangsa, menyentuh alat seksual mangsa dan memeluk mangsa secara paksa. Itu antara 5 bentuk tingkah laku dan contohnya sekali yang biasa dibuat tanpa sedar. Okey, kita sambung lagi. Katakan tidak kepada amang seksual. Tunggu jap keluar. Tangan keluar. Tidak. Kena biasakan tidak. Tidak. Ni biasa yang patut kata ni adalah perempuan lah. Tidak pada si lelaki tadi. Okey. Sentiasa berada di tempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh orang lain. Ini untuk cara yang selamat lah. Okey. Jauhkan diri jika mengesyaki sesuatu yang tidak baik akan berlaku. Maksudnya kena ada sixth sense. Insting dalaman kena rasa. Menolak pelawaan untuk berdua-duaan. Ini yang kena elak. Okey. Menjerit sekuat hati apabila diri berada dalam bahaya. Menjeritlah. Dan sentiasa berasa curiga terhadap orang lain
walaupun ada pertalian kekeluargaan. Ini namanya sumbang mahram. Okey. Seterusnya, kesan dan akibat amang seksual. Okey, perhatikan betul-betul. Kepada mangsa, kesan psikologi, mangsa akan hilang motivasi diri. Mereka hilang minat terhadap sesuatu dan diri sendiri. Mangsa juga akan cenderung untuk mengasingkan diri dan suka berseorangan. Mangsa juga akan mengalami kemurungan dan trauma. Kadang-kadang ada mangsa yang mempunyai perasaan untuk merisikokan diri sendiri. Itu kesan daripada sudut psikologi. Dari segi emosi pula, mangsa gangguan seksual akan berasa malu untuk bergaul dengan masyarakat kerana berasa rendah diri dan tidak layak untuk bersama mereka. Mangsa akan sentiasa berada dalam ketakutan dan curiga dengan keadaan sekeliling mereka. Mangsa juga akan mengalami trauma dan sukar untuk melupakan peristiwa tersebut. Ini bagi mangsa yang baiklah. Okey. So kena pastikan kita selamat. Okey, ada 2 kesan di sini, bahaya di situ. Dan dari segi pemangsa, pemangsa akan dikenakan hukuman seperti penjara, denda atau sebatan. Biasanya akan kena semua sekali. Nama baik keluarga akan tercemar akibat perbuatan yang tidak bertanggungjawab itu. Keluarga pemangsa akan dipulaukan oleh masyarakat setempat. Pemangsa akan kehilangan kerja dan masa depan menjadi gelap. Itulah nak kena hati-hati. Mangsa teruk, pemangsa pun teruk. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.